A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Cikgu Kasim Latif. Ini adalah segmen kedua, iaitu saya akan memaparkan borang pemarkahan secara keseluruhan. Dalam episod yang akan datang, saya akan membicarakan secara detail setiap satu. Tuan-tuan dan puan-puan serta adik-adik yang saya kasih sekalian, borang pemarkahan yang saya paparkan ini adalah sekadarkan sebagai contoh. Ada kemungkinan dalam pertandingan-pertandingan tertentu, borang-borang pemarkahan yang agak berlainan sedikit mungkin diberikan dengan beberapa kriteria yang lain. Para peserta perlu tahu apa yang dinilai sebelum kita memasuki sesuatu pertandingan. Malangnya, kebanyakan peserta tidak mengetahui apa yang dinilai. Mereka hanya masuk dalam pertandingan dan terus membuat teks yang akhirnya akan menjadi satu malapetaka dalam pertandingan tersebut. Kerana ketua penilai semestinya akan mengkritik pada akhir pertandingan tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik yang saya hormati sekalian, sepatutnya sebelum sesuatu pertandingan, seseorang guru pengiring mungkin 2 atau 3 minggu sebelum pertandingan dijalankan perlu mendapat taklimat daripada penganjur untuk penganjur menjelaskan kriteria-kriteria pemarkahan supaya peserta-peserta akan bersedia mengikut kriteria yang ditetapkan. Tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik yang saya hormati sekalian, dalam borang pemarkahan yang akan saya paparkan ini akan mempunyai 4 komponen. Yang pertama ialah pengenalan. Dalam pengenalan, ada 2 perkara yang dinilai, iaitu yang pertama, teknik menarik perhatian. Sebelum memulakan hujah, seseorang peserta pidato umum mestilah cuba mempengaruhi audiens atau penonton dengan pelbagai teknik menarik perhatian. Ini akan saya jelaskan dalam siri yang akan datang. Yang kedua ialah preview isi-isi utama. Biasanya dalam suatu pertandingan, kita memerlukan 3 isi penting yang akan dihuraikan dengan contoh-contoh yang relevan. Jadi preview ketiga-tiga isi penting itu perlulah dijelaskan kepada audiens, khususnya kepada para penilai, apa yang akan kita sampaikan secara umum. Yang kedua ialah badan ataupun isi pidato umum kita. Dalam ini kita ada 5 kriteria. Yang pertama iaitu kejelasan isi utama. Mestilah relevan dengan tajuk yang dikemukakan. Kemudian pecahan-pecahan isi, bahan-bahan sokongan, kemudian peralihan isi antara isi 1, isi 2 dan isi 3. Dan perlu ada sesuatu kajian ataupun sesuatu bahan yang menunjukkan segala isi kita itu ada kredibilitinya. Ini semua akan saya jelaskan dalam segmen yang akan datang. Kredibiliti ini datangnya daripada bahan-bahan sokongan seperti buku, majalah, makalah, bahan-bahan daripada internet, dan mesti ada sumber untuk menjelaskan bahawa bukan idea kita secara peribadi. Kemudian yang akhir dalam keseluruhan ini adalah penutup, iaitu mesti ada rumusan atau review. Pada peringkat awal tadi kita buat preview, menjelaskan apa yang kita sampaikan, dan pada akhir ini kita buat review.
kita jelaskan apa yang telah kita sampaikan kepada audiens. Kemudian yang akhir sekali dalam penutup ini, mestilah ada sesuatu yang kita namakan kenyataan untuk diingati. Kita mungkin menyeru audiens untuk melakukan sesuatu atau menyahut panggilan kita atau berjanji dan sebagainya. Semua itu akan saya jelaskan dalam segmen yang akan datang. Dan secara keseluruhan, ada 50 markah lain, iaitu dalam segmen penyampaian. Yang pertama, kualiti suara. Biasanya, terdapat 10 markah yang diperuntukkan untuk kualiti suara dengan intonasi dan sebagainya. Yang kedua, penggunaan nota. Dalam sesuatu pertandingan, sepatutnya penggunaan nota hanyalah kita boleh bawa kertas nota biasanya 3 kali 5 inci sebagai rujukan sambilan sahaja, bukan membaca. Kita buat isi-isi penting, kita tuliskan isi-isi penting sahaja pada kertas nota tersebut dan huraian serta isinya mestilah kita hafal. Yang ketiga, bahasa badan. Lenggok badan kita, cara pengucapan kita, tangan, mata, mimik muka dan sebagainya adalah termasuk dalam bahasa badan yang membawa 10 markah juga. Kemudian alat bantu. Biasanya dalam pertandingan-pertandingan tertentu boleh ataupun dibenarkan untuk membawa buku contohnya. Untuk membawa model sesuatu benda yang kita bicarakan. So, alat bantu ini memainkan peranan yang sangat penting. Ataupun kita boleh paparkan VT. Supaya audiens jelas dengan apa yang kita sampaikan. Dan kemudian kesesuaian tajuk. Biasanya akan diberi 5 markah. Apakah segala isi yang telah kita sampaikan sesuai dengan tajuk yang diberi. Tuan-tuan dan puan-puan, akhir sekali dalam bahagian penyampaian ada pembahagian masa, iaitu 5 markah. Pembahagian masa ini adalah sangat penting, iaitu biasanya pada pengenalan kita ambil lebih kurang seminit atau seminit setengah. Begitu juga bahagian penutup. Keseluruhan pengenalan dan penutup biasanya tidak lebih 3 minit. Andai kata dalam pertandingan tersebut diberi 8 minit untuk berhujah, 3 minit untuk pengenalan dan penutup, 5 minit untuk badan atau isi pidato kita. Tuan-tuan dan puan-puan, sekian saja. Markah penuh sesuatu pertandingan ialah 100%. Saya doakan adik-adik ataupun mahasiswa-mahasiswi yang ingin memasuki sesuatu pertandingan pidato umum kena jelas dengan kriteria pembahagian markah sebelum seminggu atau 2 minggu sebelum memasuki pertandingan, kerana kita mesti bersedia secukupnya sebelum kita melontarkan hujah-hujah kita untuk menarik perhatian audiens, dan khususnya dalam pertandingan kita ingin menarik perhatian para penilai ataupun hakim pertandingan. Tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik yang saya kasihi sekalian, saya doakan setiap seorang individu yang memasuki pertandingan pidato umum mestilah bersedia dan akhirnya mencapai cita-cita untuk menjadi johan dalam pertandingan tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga kita berjumpa lagi dalam siri atau segmen yang akan datang. Jangan lupa sekali lagi subscribe, tekan butang loceng dan tanda like. Saudara-saudari boleh komen. InsyaAllah saya akan balas. Sekian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.